Selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru saja memberikan ucapan aluan, seterusnya seluruh sah kepimpinan ahli kuasa Masjid Kampung Pak Madah, sekalian yang telah disebutkan oleh pengurusi majlis tadi, para imam, para bilal, hadirin hadirat, tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah dengan limpahan kurnianya kita dapat berkumpul malam ini di Masjid Kampung Pak Madah dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal saleh yang akan memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia, insya-Allah menjadi satu asbab kemenangan pada hari kita akan dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi saya akan tazkirah selama setengah jam, kemudian menjawab soalan selama 45 minit. Jadi orang yang belum tulis soalan boleh hantar ke depan, sebab kalau kita ceramah saja tak selesai masalah. Waktu saya 20 tahun dah. Lepas tazkirah buka soalan. Sebab orang baru ni kalau 100 orang 100 masalah dia ada. Sekurang-kurang. Ada orang yang satu orang ni dia ada 10 masalah yang dia muskil. Jadi silakan bertanya, tulis. Olah-olah pakai depan. Hak mana dak pandai nulis, dak dang nak pergi sekolah hari tu, boleh bertanya lisan, tanya dengan mulut akak tangan. Jadi siapa-siapa tanya lisan kat gigi, dak sekolah lah tu. Mai ke depan ni. Sejuk macam dalam kapal terbang. Bandar dak gini. Baik, kita dengar sebuah hadis. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu adha min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama yahuttu syajarah waraqaha atau kama qala rawahul Bukhari. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata Nabi SAW telah bersabda, tidak ada daripada seorang Islam yang ditimpa satu rasa sakit atau penyakit atau yang lain daripada itu, melainkan Allah Ta'ala akan menggugurkan dengan sebab sakitnya itu segala dosa kesalahannya, sebagaimana sebuah pokok atau sepohon kayu menggugurkan daunnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Bila sebut hadis Nabi, maknanya udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin. Apa yang disandarkan kepada Nabi, sama ada Nabi berkata-kata atau Nabi berbuat begian-begian. Bila sebut Nabi, dia adalah pemimpin yang paling besar sekali. Dalam dunia ni banyak pemimpin lah, daripada zaman dulu sampai ke kiamat. Kalau sekarang negara-negara besar, Rusia nak presiden dia Putin botol susu. Memang seorang presiden yang diiktiraf oleh syarak itu sendiri. Sebab tu kita pergi ke negara orang kafir, kita kena hormat pemimpin negaranya. Tak boleh buat lebih kurang. Dakwah hal lain, hormat hal lain, kerana diiktiraf. Kita pergi di Amerika, pemimpin dia orang rambut kuning macam ke daun temakar. Donald Trump tang-tang. Dia pemimpin besar. Betul tak? Hak Malaysia tak usah sebutlah cak ayam cek ni. Tapi yang paling besar ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai kita lupa.
Dia tengok kebesaran pemimpin dunia, lupa hak paling besar. Kita ingat perebek hak duk jaga dekat apa benda ni, rock block tu besar sekali dah pulih. Hak besar sekali ketua pulih negara rupanya. Kita ingat hak rock block, jaga rock block tu ketua pulih negara dah. Begitulah kita terlupa pemimpin yang besar, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pemimpin besar mengikut ukuran masing-masing. Wajib kita beriktikad yang paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Kalau ada kita rasa pemimpin lain lebih tinggi dari beliau, rosak akidah. Nabi kata, ana sayyidu waladi adama, aku adalah ketua paling besar pemimpin semua jenis manusia, bukan ikut negara. Kalau Donald Trump presiden Amerika, dia hanya ada kuasa besar di dalam negeri Amerika, 51 buah negeri. Dia melangkah ke Mexico di selatan, hilang kuasa besarnya. Dia melangkah kaki kiri dia, dua belah masuk ke Ontario, Kanada di utara, habislah kuasanya. Presiden Rusia gitu juga, dia berkuasa besar seluruh Rusia. Daripada awal apa benda ni, di ujung sekali, di awal daripada Moskow yang duduk di barat, besar Rusia ni, sampai ujung sekali benda panggil dekat Korea Utara tu, Vladivostok. Dia pegang besar sekali tu. Tapi dia melangkah ke selatan, masuk ke Ukraine, hilang kuasanya. Dia masuk ke Uzbekistan, hilang kuasa besarnya. Dia pergi ke utara, masuk ke Norway, Finland, Sweden, hilanglah kekuatannya. Rasulullah sayyidu waladi adama, ketua yang paling besar, bukan ikut ukuran sepadan negara, seluruh manusia. Nampak lagi? Jadi bila dia memberi ucapan itu sekarang kita kenal sebagai hadis. Hadis ini ialah dua benda yang menjadi kompas. Kita sekarang ada application senang, smartphone. Tekan atung tunjuk kiblat, atung tunjuk rumah tu imam, ni rumah MPKK. Maka dalam hidup kita ini Allah beri dua kompas. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima abada. Aku tinggal dua kompas untuk betul perjalanan kamu tidak akan sesat selama-lamanya kalau mengikut dua kompas ini. Kitab Allah wa sunnatan Nabi atau kama qala, iaitu Quran dengan hadis. Malam ni kita dengar satu kompas, satu hadis daripada Nabi. Orang dulu dia tak dengar satu hadis, dia dengar dah 1000 hadis. Tapi dia kata, ada orang kata ada 1000 tak dengar. Dia kata cuma baca. Aku tak tahu hadis tu ada di Yaman. Dia berjalan kaki daripada Madinah ke Yaman untuk dengar satu hadis. Betul tak? Sekarang ini dibukukan hadis beribu-ribu jual kitab-kitab, tak ada orang nak beli. Mahal dia kata. Hadis Sahih Muslim sampai 45 riyal. Maybe 55,000 cokoh dah lagu. Nampak? Kerana apa? Kerana kita memilih yang binasa atas yang kekal. Kita lebihkan dunia atas yang akhiratnya yang kekal. Baik. Nabi kata, ma min muslimin, tidak ada seorang pun orang Islam. Ma ni lil awang, maknanya umum. Sama ada orang Islam tu orang Pok Madah, orang Lima Nipis, orang Patali, Pasir Tinggi, orang Tapu, tak ada kira. Orang KL Lupuk, Segamak, orang di Hadramaut atau di Mesir, Iskandariah dan sebagainya, tak kira. Tidak ada seorang pun orang Islam yusibuhu azab, yang mengena akan dia oleh satu sakit. Min marad, sepertinya demam. Dia ditimpa suatu benda yang dia tak suka, yang menyebabkan dia rasa tak sihat. Contoh seperti demam. Seperti demam. Demam ni marad lah, penyakit. Demam ke, sakit gigi ke, pening kepala ke, sakit perut ke. Fama siwahu, ataupun yang lain daripada itu. Dalam hadis yang lain, terkena selumbar. Orang Islam kena selumbar. Nak pegang korang, nak pegang tangga, aduh sikit kena selumbar, jarang panggil masuk ICU. Faham lagi? Pakai jolok kita ketuh cabut lalu. Degil sikit, cokeh dengan jarum niti. Tu sikit saja. Illa malaikat hatta Allah bi sayyiati, Allah Taala akan menggugurkan segala dosa dan silapnya. Kita ni duduk dalam dunia dua perkara je. Buat pahala, buat dosa. Buat pahala, buat dosa.
Faham? Akhirat timbang. Ada orang lebih pahala, ada orang lebih dosa, ada orang sama berat. Siapa sini sama berat dosa pahala? Cakap tangan. Kalau saya lah duduk atas depan ni banyak dosa rasa. Nah. Nampak? Siapa sini banyak pahala? Dia rasa dia lebih pahala, dia akak tangan, aku nak selfie dengan dia. Akak lah tangan kalau muka tak malu. Nah. Betul tak? Di kalangan tasawuf, orang yang baik ialah orang yang rasa banyak dosa dan kesalahan. Orang jahat awak tak pakai orang ni, orang berasa baik. Jadi siapa berasa baik tak pakai tu. Betul tak? Orang lain ni berat, berasa baik dia. Amba mama nak buluh dah ni dah ada, kata ke orang tukmu. Jangan cakap gitu kalau tak ada kata ke orang, faham? Bila tak ada kata ke orang banyak, ucap subhanallah, alhamdulillah, puji Allah. Hidup kabur dia tak kata ke orang, tak ada kelahi balah. Tak usah kabur lah kalau tak kelahi balah dengan orang. Nah. Ini kabur ye baik. Nah, Muhammad dah acing kata ke orang. Sedap gamuk. Nah, orang baik, orang yang berasa bersalah. Faham? Orang jahat, orang berasa berjuru. Dia gitu saja. Dia tasawuf dia dalam sikit. Nah, jadi dalam dunia ni tak baik jahat, tak jahat baik, tak dosa pahala, tak pahala dosa. Kerana itulah kehidupan di dunia. Allah bagi dua lorong, lorong baik, lorong jahat. Lepas tu ada qadar baik, qadar jahat. Semua kita kena redha. Jahat di segi penerimaan kita seperti penyakit, jahat daripada kemurkaan Allah seperti dosa. Kita kena redha. Di akhirat kayak gini Allah belah dua. Tak ada dah dua-dua. Setepak se. Atas dunia setepak dua. Faham? Kita sampai Sipang, kona kiri masuk masjid Pok Adah kuliah. Ambil kanan, dia ambil porong. Mu boleh kona belaka. Tu nak? Kiri ada kuliah tazkirah lah ni. Masjid Pok Adah. Pahala. Lepas Sipang luar tu. Kalau petang tak kanan ada porong baru siapa ni. Nampak pasti tinggi tu. Aku omong malam-malam. Faham? Contoh. Jadi boleh pilih tak? Boleh pilih. Kau nak kiri pun tak pecah hinjing, kau nak takkan lagi aku porong pun tak pecah hinjing. Faham tak? Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Allah kata, barang siapa nak jalan iman, silakan. Ini jalan beriman. Siapa nak kafir, silakan. Itu atas dunia. Pilih Kau anda mau Faham? Sebab itulah 8 bilion penduduk manusia yang masih hidup sekarang. Faham? Yang Islam lah atas kertas saja 1.8 bilion saja. Faham? 6.2 bilion kafir laknat. Tu hak sedang hidup. Hak mati dah berbilion-bilion orang. Tak tahu banyak mana. Pasal apa? Pasal ayat tadi Faman sya'a falyu'min. Siapa nak silakan beriman. Wa man sya'a falyakfur. Siapa nak silakan kafir kepada Allah. Pakat deraka, pakat kedarah harap pagi petang, tak ada masalah. Kerana dunia bukan tempat balasan. Kalau dunia tempat balasan, mampu habis dah kafir laknat. Hak Malaysia ni mampu lama dah. Contoh kata hak atas dunia. Faham? Masa Nabi dilepar batu oleh orang kafir Taif, coh pada Nabi. Faham? Malaikat kata, Muhammad, kalau mu nak aku rembah gunung batu ni ke atas penduduk Taif, mampu sekalian. Faham tak? Menunjukkan di sini malaikat benci kepada orang kafir. Kalau Allah serah kepada malaikat, dak hidup seorang dah orang kafir di atas bumi. Faham? Tapi dunia bukan tempat balasan. Nabi kata jangan. Ini bukan tempat balasan. Kita nak balas dah sini. Itu yang semayang tunjuk ke orang, bang tunjuk ke orang, ngaji Quran tunjuk ke orang. Faham lagi? Semayang tahajud tulis dalam Facebook dan tahajud. Saya bodoh lagi tu tak mengaji. Setan tak main bakar sengguk gitu dengan mata kain macam lah parik cari kat guang. Setan tak main gitu, main buka kokok tu. Faham? Kali kokok sejik bahang dia. Tak lagi. Dengan unjang orang, dengan bubu orang habis naik atas dek. Dengan tukung naik atas kapal ni. Faham? Nyetang buka kokok. Jadi batulah. Hati-hati. Kita ni dua jalan. Di akhirat satu jalan saja.
Di dunia kita akan menempuh dua perkara. Yang kita suka, nak sihat. Yang tak suka, azar. Dalam hadis ni, azar ni maknanya benda yang kita tak suka. Nak kesakitan, susah hati dan sebagainya. Itu dunia. Ada hari kita senang hati, ada hari kita susah hati. Ada hari kita gembira, ada hari kita menangis. Ada hari kita sihat, ada hari kita sakit. Ada hari boleh pitih, ada hari kena curi dorang pitih, hilang pitih. Nah, ada hari tanaman kita menjadi jual, laku orang ambil pohon dah, mahal dah. Ada hari tak cakap nak panggil orang, tak nak beli. Betul tak? Itu dunia. Kadang comel, kadang uduh. Kadang comel, kadang uduh. Tak? Itu dunia. Dua. Akhirat, dia. Kalau dalam syurga semua molek belaka, dalam neraka semua uduh belaka. Tak ada menangis, lepas tu ketawa tak ada. Dalam syurga ketawa semua. Dalam syurga sihat belaka. Dalam syurga comel belaka. Dalam syurga gembira belaka. Dalam syurga kaya belaka. Dalam neraka nangis semua. Dalam neraka sakit semua. Dalam neraka habis dalam kesusahan. Dalam neraka semuanya apa-apa kedana belaka. Faham? Jadi Allah beri kita sakit. Nombor satu, dia musibah. Nabi sebut ini ma yusibu. Nampak? Ma yusibu. Apa yang menimpa ataupun ma min mu'minin yusibuhu. Tidak ada seorang daripada orang beriman, hadis yang lain, mengena akan dia, mengena musibah akan dia. Faham? Musibah ni apa? Benda yang kita tak suka. Kematian, hilang barang, tak, terbakar rumah, sakit, nega tak laku, nak ayamnya curi dorang. Nampak tak? Beli barangnya tipu dorang, tanah kita habisnya tipu dorang. Itu musibah. Nah, sekalipun dalam hadis tadi dia kata hadis yang lain selembor yang sedikit. Jadi bila musibah, kenapa mula-mula sekali kita nak buat? Mula je kena musibah. Kenapa? Jatuh motor. Motor jatuh ke mu jatuh? Mu jatuh. Motor jatuh kau? Dua-dua lah jatuh. Itu musibah. Faham? Mu benar kena musibah. Benda apa? Ketuk kepala. Benda? Lemas. Lemah. Demang. Demang. Tak apalah, itu musibah. Faham lagi? Musibah, bila datang musibah ni, supaya kita ni terbeza daripada orang tak mari dengar. Faham? Mula-mula musibah, mula-mula kena sakit, mula-mula innalillah dulu. Itu nombor satu. Sama ada sebut di mulut atau dalam hati. Faham? Kita innalillah 3 hari lepas tu. Faham lagi? Innalillah allazina idza asabathum musibatun qalu innalillah. Ayat Quran tu. Orang-orang yang Allah puji ialah orang-orang beriman yang bila datang kepada mereka satu musibah, segera mereka berkata innalillah. Tu nombor satu. Faham? Sama ada musibah tu besar, bala bencana, bala petaka, atau musibah tu kecil, dalam hadis kata kena selembor. Nombor satu, innalillah. Kita innalillah, mati. Faham? Matilah. Innalillah. Gelepar, prap, lanyek lagi. Dah kata innalillah. Apa? Hidup lagi. Innalillah bukan untuk mati. Innalillah untuk musibah. Apa maksudnya? Ma asabal mu'mini min azab, perkara yang menimpa orang beriman, perkara itu yang orang tak suka. Sebut innalillah. Mati innalillah, sakit innalillah, kepik di pintu innalillah, pegang periuk panah innalillah. Pasal apa? Innalillah tu mana apa? Kita ni semua kepunyaan Allah. Kalau aku milik diri sendiri, bukan Allah yang milik aku tak pegang benda panah gini. Kalau aku yang memiliki diri sendiri, takkan aku sakit lagi ni. Hebat aku. Tapi kita ni dimiliki oleh Allah. Bila kita dimiliki oleh Allah, basikal hilang, motor hilang, longgarlah. Pasal diri kita pun milik Allah, tak usah kata motor. Motor barang pinjaman. Batu redha. Kita maki nyakit, Tuhan beri penyakit. Nabi kata dalam hadis ini, tak illa hattallahu bihi sayyiati.
Siapa yang Allah kerikan penyakit, Allah akan beri jadi gugurkan segala salah silap dan dosanya. Untung tak kita? Tu orang sakit beruntung. Bukan untung sakit tu, untung tu pembalasan Allah. Nak sebab Allah beri dia sakit orang sihat, Allah gugurkan dosa. Kama tahutu syajarah waraqaha, sebagaimana pohon kayu menggugurkan daun-daunnya. Daun tu ibarat dosa juga daripada pokok. Faham? Tambung gugur daun. Itulah gugurnya dosa orang yang Allah beri azab. Azab tu sakit ke, hilang ke, kematian ke, sedih ke, ditipu orang ke, kena khianat ke, kena fitnah ke, gugur dosa. Faham? Sekalipun mukmin itu orang fasik, orang Islam fasik. Imam Nawawi sebut dalam syarah dia, sekalipun orang Islam itu fasik, pakai kata tekuk. Contohnya, luar pendek umur tak ting. Tapi dia orang Islam, gugur juga dosanya kalau Tuhan sakitkan dia. Betul tak? Betul. Kita marah. Kalau berubat 2-3 minggu tak jadi apa, penyakit natang babi apa gini. Betul tak? Dah ke berat menandang gitu ni. Jadi mula-mula azab, sakit ke apa ke benda tak senang hati, inna lillah. Faham? Baru tu. Orang tua dia pegang periuk panah, inna lillah. Nak rapang dah. Dia sebut benda rapang kalau kejut. Dia sebut benda. Cicak jatuh atas tangan. Bukan kuali lama, pauk jadi cicak atas tangan. Dia sebut tak subhanallah? Ya, disebut sepepak mutu. Pepak mutu pula banyak-banyak pepak tu saya sebut berik tu sebut. Faham tak lagi? Padahal anda ada side mirror, ada side bank, ada, faham tak lagi? Betul tak? Exhaust ada, apa tak sebut? Oh exhaust, boleh tangki ke? Betul tak? Kejut berik sama dah. Siap dengan kol-koloh pula bunyi tajwid. Sini ada gitu? Ada tak? Ada. Tapi Tuhan tak buat ramah. Dalam kapung sakau dua ada. Kalau buat ramah punah kapung. Yang sebut natang berik tu sama tu buat apa? Pada apa? Ni latih dari muda. Faham? Lewat anak lara latih tu. Faham? Apa salah sebut subhanallah? Kucing terbang atas kaki kan? Kejut kan? Pergi kedai kucing terbang atas kaki. Anak kucing ni tengok gerok-gerok selipar kopang kaya dia bunga kacak-kacak. Dia terbang atas kaki. Katalah Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Boleh pahala dah. Berik mutu tu. Kuat pula tu. Pas sejik tengok. Cerdik ke bodoh tu? Faham? Dah jatuh maruah pun jatuh, dosa pun boleh. Allah pun murka. Mulut uduh. Latihan. Jadi gugur dosa. Benda-benda yang menggugurkan dosa. Kita nak dosa kita gugur banyak. Jangan minta sakit pula, ya Allah. Jangan lebih baik lagi lah. Bukan lagu tu. Kerana Nabi suruh berubat. Tadawaw, berubat kalau sakit. Cuma Allah nak menggembirakan kita, maka Allah galang ganti bagi yang sakit atau menderita apa saja sekecil-kecil sakit, ada kebaikan, iaitu hapus kesalahan. Kenapa Allah datangkan penyakit? Allah tak nak kita sombong. Firaun tak pernah sakit. Firaun hebat ni. Raja sakit. Raja kita sakit raja tak? Cuma raja kita ni rada panggil sakit lah. Dia gering dia panggil. Firaun ni diriwayatkan tak pernah sakit. Oleh kerana tak pernah sakit, maka dia jadi orang yang paling sombong. Dia naik atas bangunan tinggi. Dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk Imam Tabari, bangunan tu tinggi 7 batu. Dia buat bangunan tu, suruh arkitek dia buat sebab Nabi Musa kata Allah dah Tuhan yang paling tinggi, bukan mung Firaun. Jadi dia panah hati, dia suruh buat bangunan tinggi. Nampak 7 batu tinggi, utuh dah. Dia naik atas kali, dia kata tak ada apa. Tuhan Musa yang dikatakan bersifat dengan Ta'ala Maha Tinggi tak ada. Lalu dia mengeluarkan ucapan yang iblis pun lari. Ana rabbukumul a'la
wahai rakyatku sekalian orang Mesir, akulah sebenarnya Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku Tuhan. Tombol lari berapa iblis takut tak? Iblis kata aku dah mengaku Tuhan. Nak, iblis kata aku tak berhormat ke Adam, dah mengaku Tuhan. Sejahat-jahat iblis. Faham? Bila mengaku Tuhan tu, takut Tuhan marah, kicik iblis tu. Faham lagi? Tu cerita. Nah, bukalah sejarah. Kenapa? Kerana tak pernah sakit. Jadi antara kelebihan datang sakit supaya kita tidak sombong. Faham? Tengok orang sakit kan? Dia nak kalau kita ajak pergi joget. Nak? Kita tunjuk saklar kereta baru, dia minat tak? Bagi saklar kereta baru, Exia. Model baru. Faham? Automatik. Pergi hospital. Nampak? Dah mana bolong sakit kan? Nak nyawa. Jadi nak nyawa bolong kata. Dak ni kita nak tunjuk ni saklar kereta baru. Kalau bolong nak ambil nak potong 500. Jadi 48,500 je. Tak? Dia minat tak? Dak minat, dia orang sakit. Faham? Orang sakit dia nak dia? Nak baik. Faham lagi? Mu ni duit semua. Orang lapar nak makan, orang dahaga nak minum, orang sakit nak baik, nak sihat, nak siar. Faham? Hak tu dia nak. Tunjuk pinggan makuk baru dak minat. Tunjuk gecu baru dak minat. Tunjuk kain bunga-bunga corak baru dak minat. Faham? Dia nak khabar, kita khabar kat orang berobat hak molek-molek. Tu tak? Tu lah fitrah orang sakit. Kita kata saya ni imam daripada dan bila-bila semua AJK, Jawatan Kuasa Masjid, apa benda kampung Pok Madah, mari ziarah Pok Long sakit ni di hospital ni. Jadi kalau Pok Long setuju, kita nak buat semayang hajat. Nak suruh Pok Long baik, nak buat 3 malam turut-turut, baca Yasin 40 kali, minta sehat selalu lepas 3 hari. Pok Long tu suka tak? Nah, tapi syarat Pok Long kena pergi sejiklah lepas ni kalau sihat. Alah, tak salah kata ke sejik kita tidur terus sejik tak ada dah. Faham lagi? Bukan kata nak pergi mayang aja, nak tidur terus sejik kalau baik. Betul tak? Berak bila baik, mari sejik. Dak mari pasal mendatang. Nampak tak? Asal sakit nak baik, bila baik nak pergi sejik. Tapi bila baik mari tak? Dak. Tu kata tu kelebihan orang sakit. Dia ingat ke susah nak buat benda yang baik. Nampak? Baiklah dah. Kadang-kadang tak sakit pun buat lolok sakit je. Apa? Supaya tak pergi sejik. Faham? Kata maklum orang kita buat kuliah di masjid ni, Pok Madah kita ni, pagi ada kuliah muslimat, malam ada kuliah maghrib. Maklum dah ajar mari kat 4 tahun dah maklum. Duduk sebelah masjid je. Kita berakhir sangat. Kalau mengajar kita tapi tak boleh duduk lama. Jadi tu baik tahi. Pula dah macam-macam alasan molong. Natang sungguh. Tak. Asal ajak kita dengar tu baik tahi. Kalau dia ambil beri mana lihat ada. Melenggang dia ambil biti. Tak tu baik tahi je pun. Tapi bukan Pok Madah tu tu gawar. Tak apa pasal aku dah balik kono, kau balik kono. Mana alasan manusia dah boleh tipu dah. Tak usah kata Allah. Jadi sebenarnya kehidupan kita ni banyak keberuntungan. Atas mana? Atas 2 kalimah la ilaha illallah Muhammad sallallahu, kita menjadi seorang Islam dan mukmin. Sakit pun Allah hapuskan dosa. Sakit pun berpahala. Berjalan pun boleh pahala. Gijual ikan niat cari rezeki untuk anak bini pun boleh pahala. Kenapa? Kerana beriman. Kalau kafir tak dapat kepeng. Jadi bila sakit bukan kata alhamdulillah, dalam hati kita redha, mudah-mudahan menghapuskan dosa aku. Sebut yang pertama inna lillah. Orang yang ada datang musibah sebut inna lillah. Walaupun musibahnya kecil, hilang selipar, atau musibah yang besar kematian, maka ini termasuk orang-orang yang Allah puji di dalam Al-Quran. Itu
itulah bezanya orang yang dengar dengan orang yang tak dengar. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu pengetahuan dengan tidak ada ilmu pengetahuan? Tak? Bila habis dah dosa, ditanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami, berikut hadis tersebut, kalau dah banyak sangat dia sakit, 10 tahun dah dia sakit, tak baik-baik, tidak ke hari-hari hapus dosa? Lah, hari-hari lah hapus dosa. Dah kalau sampai habis dah dosa, contohnya dosanya tu 5 tahun, hari tu habis dah hapus. Pasal dia sakit 10 tahun. Maka ditambah pula pahala yang berganda. Faham? Sebab tu untungnya jadi orang beriman. Tak? Orang beriman dengung saja pun dapat pahala. Nah, orang kafir beribadat boleh dosa lagi. Orang kafir beribadat kok. Tok Cha, Tok Sami dia 3 lain tadai. Tak ada. Nah. Tok Cha dia ada pondok dia. Islam ada pondok, Tok Cha ada kok. Kita pergi di Tupak gitu. Melawak pondok dia lah. Bukan nak melawak sangat, berhenti tengok. Oh gini, kenapa dia lah tokong tidur. Dalam tokong tu dia buah-buah orang mati. Jadi orang nazarah, kita tengok dalam tu tengok gambar. Ada gambar mak dia mati dah. Dia buah-buah lah pasu, dia semayang situ. Nah, mayat abu orang lain dek ni pula. Beratus-ratus duduk dalam tu. Kita pergi kubur, dia pergi situ. Belakang Pak Kong tidur tu ada madrasah dia. Anak-anak dia atau umur 6 tahun 7 tahun untuk jadi Tok Cha. Jadi ada tok guru duduk tengah baca kitab. Ada kitab dia. Sebeh besar-besar bola pepong tekok. Dak pakai baju kain silang itu. Budak-budak cep noh. Budak-budak tu dak balik duduk rumah dah. Jadi kerja dengan Tuhan lagi. Faham? Tu jadi sami. Ngaji. Padahal itu batil. Padahal Allah tidak redha. Tapi dia yakin dengan akhirat. Faham? Barang salah atau anak. Tok guru baca dalam dalam bambe dalam kita mau duk ngaji. Kita hang ngaji pondok sungguh tak ada orang nak atur. Tu nak. Quran hadis. Nak duk ngaji nahwu sarah ma'ani badik tasrih. Nak. Tak ada orang nak atur. Kalau atur seorang, ada minah atur anak mu pondok tu bila-bila balik pondok nak makan je. Nak kerja je. Sudah kerja dah lah. Kawan tu nak atur tak jadi atur. Takut kelapa orang. Faham lagi? Itu masalah kita. Mentality dia panggil. Nak atur betul. Jadi Allah beri kita sakit, Allah beri kita lawan bagi sakit, benda yang menggembirakan kita, iaitu hapus dosa. Siapa yang dihapuskan dosa oleh Allah, maka ja'a yaumal qiyamah, dia akan datang dalam keadaan tabassima, tersenyum pada hari kiamat. Dia hari kiamat lagi bangun dua, satu tersenyum, satu menangis. Tahu tak? Orang yang dihapuskan dosa, dia akan senyum pada hari kiamat. Kenapa? Bila ada dosa, maka tidak ada lagi dia ni ketakutan untuk masuk neraka. Bila melintas siratul mustaqim, tidak ada beban dosa yang akan menggoyangkan perjalanannya sehingga jatuh ke dalam neraka jahanam. Orang yang jatuh, orang-orang yang mujrimah, kata Allah, yang ada dosa. Sebab itulah hak lepas-lepas kalau kita marah, kita maki caruk sebab sakit, minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kembalikan pahala kita yang luput. Dengan sebab kita tidak redha. Tapi sebaik-baiknya biar kemah, masa kita ditimpa bala, ditimpa sakit, itulah kita sabar. As-sabru 'inda satmatil ula. Kata Rasulullah, sabar yang paling tinggi ialah ketika berlakunya kejadian musibah itu. Bila banyak pahala, dosa pun habis, kita mati. Mati dalam keadaan tenang, damai di alam barzah. Orang putih, orang kafir, tak kira parti apa kali pun, bila sebut kafir,
tidak ada damai. Damai ni bahasa Melayu, orang putih panggil peace. Faham tak lagi? Budak-budak buat peace kan. Nah, budak-budak nak ambil gambar, dia buat gini. Tahu tak? Ada gak disalah dia buat gini. Ni bukan peace, ni kahwin dua. Faham tak? Gini kalau peace gini damai. Faham tak lagi? Gini jangan buat. Ini haram buat. Ini atau kalau di Europe, di Amerika tanda kemaluan wanita. Faham? Dia buat gini. Nah, kita ikut kan. Bodoh, ikut buat. Nah, nah, damai guana dijanjikan oleh Allah di dalam Quran dan hadis. Orang kafir tak masuk tanang aja, maka menerima azab pagi dan petang. Maka kalau kena azab di alam barzah, damai tak? Sebab tu ulama sepakat haram kita kata rest in peace kalau orang kafir mati. Faham? Rest ni maknanya berehatlah kamu dalam kedamaian. Damai gua ni, rehat gua ni. Bercanggah dengan nas Al-Quran. Nampak? Patut kata rest in hell. Faham lagi? Nah, cuma kita taklah tak mau menyakitkan hati orang. Nah, tapi jangan kata rest in peace. Rest itu rehat dalam kedamaian. Allah sebut tidak ada damai dalam azab. Kita pergi kata damai. Kita lebih tahu daripada Allah. Jadi mereka berkata rest in peace dengan sebab kebodohan. Kita nak ikut. Wa'arid anil jahilin. Taklah kamu jangan ikut. Pembalah kamu daripada orang jahil seperti ini. Kita ikut. Kita orang Melayu kan? Masa balik wadah Melayu kan? Dah kita majoriti. Orang minoriti main numpang duduk. Kita beri kuasa ke dia? Cerdik ke wadah? Betul tak? Dah? Ke marah kata gitu? Kita duduk sehu ke orang menumpang. Nah, kita majoriti tu orang tanah. Nah, orang mari menumpang. Kita duduk besar ke dia. Lepas tu jenis Melayu kan? Oh, kalau boleh, kalau hal orang lain kita nak ikut belaka. Orang raya Kismas kita nak Kismas tak? Berpokok Kismas buat di rumah. Wajah duduk masih tinggi. Pokok Kismas. Malam nak Kismas tu kita naik kereta. Terbuka radio tengah malam takut puang ngosek dia tu ke radio. Kadang-kadang lah ada buka tak mau. Kadang-kadang buka. Oi, nyanyi orang Melayu kita. DJ suruh nyanyi lah tu. Orang Melayu jingle bell, jin tak ada underwear. Boleh ada. Jadi soho ala kebodoh. Sambut birthday nak ikut orang putih. Sambut birthday ulama fatwa harus. Tapi jangan ikut orang kafir. Betul tak? Selawat potong kek jangan buah api. Kerana api-api itu orang Majusi. Ditiru oleh orang Kristian menjadi adat yang termesti. Faham tak lagi? Kita kek saja dah potong. Kek bukan budaya mana-mana agama. Makanan seluruh dunia. Betul tak? Boleh potong. Cik bunyi boleh potong. Oh, nyanyi. Duduk kawan. Nyanyi happy birthday to you. Nyanyi soho. Bola Instagram. Story. Faham? Jadi kesoho. Lawak tak reti. Betul tak? Jangan soho dengan bangsa yang mereka ini kufur kepada Allah. Soholah kita, banggakan kita dengan mengikut kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Kita tengok soalan